dan. Bila dan tu tuan, menunjukkan cerita dia bukan cerita yang lama. Sebab waw ni menunjukkan yang sebelum tu dengan yang sesudah waw tu berlainan. Jadi maknanya istilah tafsir Al-Misbah ini adalah episod baru. Hari itu cerita Nabi Yusuf kan. Ini episod baru ni cerita lain sikit. Bukan cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf juga, tapi punca dia bukan dari Nabi Yusuf. Jadi episod baru. Rawadathu. Ini ujian baru untuk Nabi Yusuf. Rawadathu. Rawada, asal katanya roda. Cuma menunjukkan berulang-ulang pakai tambah alif. Rada tambah alif jadi ra. Alif yang sedia ada tu ganti jadi waw. Rawada. Okey. Tapi kerana makna dia menggoda lah, menginginkan. Banyak macam lah makna itu. Dia katakan menggoda lah. Cuma pakai ta, rawadat. Yang menunjukkan ta tu menunjukkan yang melakukan godaan tu perempuan. Itu beza rawada dengan rawadat. Zahaba dengan zahabat. Dan seorang wanita telah menggodanya Nabi Yusuf. Nya untuk lelaki. Allati, yang perempuan itu, kalau lelaki allazi. Allati ni, yang perempuan itu, huwa fi baitiha, dia Yusuf, fi baitiha, berada di dalam rumahnya. Boleh? Kau tambah poning. Jadi wanita ni isteri menteri tu lah. Isteri ketua pengawal raja tu, isteri Al-Aziz. Yang bernama Zalikha. Atau ada sebut Zulaikha. Ingat lagi kan? Zulaikha. Ada yang kata nama dia Ra'il. Ada kata Ra'ail. Okey, kita ambil satu je lah. Zulaikha lah. Bahasa kita seleha. Wak leha. Jadi rawadathu, menggoda Nabi Yusuf. Siapa yang menggodanya? Yang dia Nabi Yusuf berada di rumahnya. Isteri menteri itulah. An-nafsihi, menggoda untuk menakluki dirinya. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia kuncilah pintu-pintu. Dah digoda, sebelum tu dipersiapkannya dulu, dikuncinya pintu-pintu. Wa qalat, dan dia berkata, haita lak, mari ke sini. Haita ni pun banyak makna, tapi yang pastinya mari sini, jom. Laka, untuk engkau, aku ni dah siap sedia untuk engkau, jom. Qala ma'azallah. Qala lelaki, kalau perempuan qalat, maka qala lelaki, maknanya Yusuf lah alaihi salam, ma'azallah, aku berlindung pada Allah. Ma'azallah ni bukan aku berlindung lah, tapi makna dia macam tu lah. Ma'azallah tu perlindungan Allah. Dia menyerah tu perlindungan Allah. Innahu Rabbi, sesungguhnya dia tu dia Allah. Sebab ada kalimat belakang tu Allah, maka kembalikan dia tu adalah Allah. Sesungguhnya Allah, Rabbi adalah Tuhanku, ahsana maswai, yang telah mengelokkan, ahsan, membuat baik, membuat bagus maswai kedudukanku. Daripada Telaga Buta duduk ke istana kan,
daripada kekejaman saudara-saudaranya jadi orang yang disayangi dan sebagainya. Innahu la yuflihul zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim, innahu, sesungguhnya, la yuflihu, tidak akan berjaya, tidak akan berbahagia, tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Artinya dapat pengetahuan kita di sini bahawa kerja terkutuk tu adalah satu kezaliman. Padahal kalau ayat biasa dia ajak berzina kan, sesungguhnya zina tu adalah tidak baik, macam tu je. Tapi dia gelarkan di sini, dia namakan perbuatan tu adalah zalim. Jadi banyak ilmu di situ Allah Ta'ala ajar. Jadi ceritanya macam itulah sebentar lalu sebelum kita bahas. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ringkas saja bahawa Allah Ta'ala telah memberitakan, mengkhabarkan di sini tentang perempuan Aziz. Aziz itu bukan nama ya, Aziz itu orang yang mulia, orang besar lah. Perempuan Aziz itu yang Yusuf berada di rumahnya, iaitu di Mesir. Yang Aziz tadi itu telah wasiat kepada istrinya supaya muliakan tempatnya. Jadi selepas itu farawadathu an nafsihi. Jadi dia pun menggoda dirinya, maknanya hawalathu ala nafsihi, dia mencuba-cuba ya, mendapatkan diri Nabi Yusuf, dan dia mengajak Nabi Yusuf kepada dirinya. Yang sebab itu kerana dia mencintainya, cinta yang bersangatan, kata Ibnu Katsir. Wadzalika innaha ahabbathu hubban syadidan. Dia cinta bersangatan kerana jamal, keindahannya. Tuan-tuan elok bahasa Arab ni, jamal, cantik, kecantikan. Jamal, unta. Jadi hodoh. Jadi kalau nak namakan anak tu, elok-eloklah sebut dia Jamal, jangan Jamal. Unta. Jadi hodoh ini. Dan kecantikannya, cinta tu jatuh kerana Nabi Yusuf ni cantik. Dan keelokannya dan budi pekertinya, maka benda itulah yang membawa dia kepada teringin untuk menggoda Yusuf, sehingga mendorong dia berhias. Ibnu Katsir kata tajammalat, perempuan ni berhias, dikunci pintu dan diajaklah Nabi Yusuf ni dengan perkataannya tadi, hai talak. Maka Nabi Yusuf tak nak, dengan betul-betul tak nak, dengan perkataannya ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai tadi. Cuma masalah nanti rabbi di situ, Rabb tu ada Rabb Tuhan, ada Rabb tuan juga. Rabbul bait, sahibul bait, tuan rumah. Ibu-ibu digelar dengan Rabbatul Bait, ibu rumah tangga. Apa kerja? Tak ada apa, ana Rabbatul Bait, saya ibu rumah tangga. Maknanya tuan rumah. Jadi boleh dua nanti maknanya. Jadi Rabbi ahsana maswai, itulah jawapan Nabi Yusuf. Dan mereka mengatakan, mengucapkan Rabb itu pada Tuan besar, bukan Tuhan ya. Jadi ada dua terjemahan lah. Tuan tu sesungguhnya dia telah cantikkan tempat aku. Boleh juga jadi terjemahan tu. Yang mencantikkan tempat dia, Tuan itulah kan, yang memboli dia tu.
Dan dia telah buat baik pada aku, maka aku tak boleh balas jasa dia itu dengan perbuatan keji ini pada isteri dia pula. Memang tak masuk akal. Dan ketahuilah bahawa orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Okey, dipendekkan sedikit. Saya masuk kepada kitab yang ni. Kitab apa namanya yang selalu saya sebut tu, Tafsir An-Nabulsi. Hidup lagi orang ni, orang Syria. Ya. Pengalaman banyak. Dia kata, rawadatu. Ini adalah ujian yang lain untuk Nabi Yusuf. Dan wanita itu menggodanya. Sebahagian ulama mengatakan, sungguh di sana sebelum episod menggoda ni, ada pandangan-pandangan. Tengok Nabi Yusuf. Yalah orang muda, handsome. Jadi tengok pun bukan menggunakan kalimat ra'a, kalimat nazara. Tengok, memang betul-betul menengok lah. Kemudian ada igra'at, ada syahwat. Tengok tu. Yalah orang asing, orang bawahan pula, hamba sahaya baru dibeli, sudah dewasa kan. Lamma balagha syuddahu kan, ayat yang lepas tu. Jadi ada syahwat, kemudian ada ambil, ada tolak, macam tu lah. Cuma kisah-kisah yang sebelum tu Allah Ta'ala tak sebut. Tapi itu ada menurut ramai tafsir lah, ramai ahli tafsir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya keadaan yang terakhir ni saja yang diceritakan. Sebab kisah ni kisah tak elok kan, tak detail sangat lah. Ya, tak cantik. Sebab Al-Quran ni bukan kisah asmara kan. Jadi bila cerita yang apa tu, ambil yang paling penting saja, yang paling dahsyat saja. Iaitu apa? Keberanian seorang wanita untuk mengkhianati suaminya, dan suatu perkara yang sangat tidak malu, bersangatan tak malu, sehingga budak peliharaannya dia inginkan, dan bersangatan kelaziman dia, kehendak dia tu bersangatan sangat. Jadi makna rawadathu tu, kata Nabulsi ni, mengajak dengan cara halus, dengan cara tenang, dakwah raqiqah, hadiah. Dia goda dengan halus, dengan tenang, untuk mengajak kepada dirinya. Ajakan tu ajakan apa? Di situ tak ada sebut kan, dalam ayat tu tak ada sebut. Tapi ajakan tu adalah supaya Nabi Yusuf bersedia menjadi macam suaminya. Jadi itulah yang dikatakan rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dia menggoda supaya dia nak an nafsihi, dirinya itu dia goda supaya boleh dimilikinya. Memang cukup jahatlah. Jadi tuan-tuan, perempuan ni perempuan tak elok lah. Dan menurut riwayat Israiliyat, dia kahwin sama Nabi Yusuf. Tapi tak ada sunnah, ayat Quran tak ada, hadis-hadis sahih pun tak ada yang menyatakan bahawa Zulaikha ni kahwin dengan Nabi Yusuf. Semua riwayat-riwayat itu adalah riwayat Israiliyat. Yang riwayat Israiliyat ni orang-orang Yahudi lah, yang tak boleh disalahkan dan tak boleh dibenarkan. Tapi kita tak boleh berpegang lah dengan riwayat-riwayat ni. Tak boleh kita benarkan, mungkin bohong-bohong. Nak katakan tidak pun,
Mungkin iya sebab mereka ahli kitab. Tapi kita tak boleh ambil lah. Jadi kalau tak boleh ambil, janganlah jadi satu doa pula. Ya, kadang-kadang ada khutbah nikah. Ya Allah, satukanlah kedua mempelai ini sebagaimana engkau menyatukan antara Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha tu perempuan tak elok. Saya pernah terima kad jemputan. Itulah doa, salah satu doa ni. Satukanlah, moga-moga Allah menyatukan antara dua mempelai ini sebagaimana menyatukan Muhammad dengan Khadijah. Okey? Tak ada masalah. Bawah sebagaimana juga menyatukan antara Yusuf dan Zulaikha. Jadi tak payahlah tak payah melatah lah. Kita ni kadang-kadang suka melatah. Jadi kita pilih tak payahlah. Kita pilih tak payahlah. Okey, bertujuh dah ya. Masa selalu mencemburui kita. Roda. Okey, saya baca dalam kitab Tafsir Al-Misbah. Masa tu wanita tu 40 tahun lebih kurang. Nabi Yusuf sebagaimana yang disebut hari tu mungkin 25, 30 macam itulah lebih kurang. Jadi rawada tu terambil daripada kata roda. 3 huruf, fa'ala, ra, alif, dal, roda. Bahasa Melayu pun roda ada kan? Apa sifat roda ni? Berputar, jalan kan. Ada kena-mengena nanti tu. Maknanya perempuan ni macam roda tu lah. Berpusing ke sana, pusing kemari, tak tentu arah. Kejap begini, kejap begini. Sebab dah masuk rasa syaitan tu. Itu makanya tuan-tuan kita ni hati-hatilah. Yang namanya nafsu antara lelaki dan perempuan ni sangat berbahaya. Jadi tak boleh yang bukan muhrim sama. Bukan muhrim, kira bukan muhrim. Tak boleh kita menganggap perkara ni mudah. Makanya Rasulullah kata, alhamu al-maut. Hamu ni saudara-saudara yang dekat-dekat ipa-duai begitulah. Dia adalah kematian, membawa kecelakaan. Kita dah ipa-duai orang, boleh je kan, bebas. Jangan. Ya. Namanya lelaki dan perempuan ada positif, ada negatif. Memang hati-hatilah. Apalagi yang macam ni. Handsome pula. Dan macam-macam kan. Duduk pula di rumah, yang dia pula menguasai rumah tu, tambahlah. Ya, jadi kalimat roda tu mempunyai makna yang lembut pun ada. Roda menjadi rawada. Jadi perkataan tu, rawada tu asal dia roda tadi ada mencapai harapan tu dengan lemah lembut. Dan apa yang diharapkannya itu dapat. Perlahan-perlahan, dan dia memang pasti, langkah dia itu pasti. Digunakan juga ayat ni ulang-ulang macam tadilah. Kemudian ulang-ulang tu maknanya tak nak sekali, Nabi Yusuf tak nak sekali, 2 kali, 3 kali macam tu. Dengan kalimat rawada tu maknanya ada cobaan-cobaan yang sebelum ni berlaku. Bahkan ada katanya itu roda tadi lah, bulat berpusing tadi. Maknanya menuju satu tempat dengan sengaja, kembali lemah lembut, dengan kesempatan melakukan tipu daya dan pengamatan yang baik. Itu semuanya dicakupi kalimat roda tadi. Jadi dengan baca rawadathu tu, kita dah tahulah bayangan makna kalimat rawada tu. Macam mana perempuan tu
menggoda Nabi Yusuf. Tapi hebatnya tuan, ya, Nabulsi dia kata, kehebatan Nabi Yusuf dalam cerita ni tadi, ya, cinta perempuan ni memang ada pada setiap manusia. Tapi Nabi Yusuf menentang. Nabi Yusuf dengan mudanya rasa cinta dengan perempuan memang ada. Tapi dia lawan semua tu. Tambah pula lagi Nabi Yusuf ni pemuda yang belum pernah kahwin pula. Bayangkan tu. Sepatutnya keinginan dia tu lebih. Tapi dia boleh atasi segala bujuk rayu perempuan. Kalaulah orang tua, ya, tak nak, itu biasalah. Ini pemuda, handsome pula. Jadi dia tolak, maknanya peluang itu memang betul-betul sepatutnya berlaku. Perzinahan itu sepatutnya berlaku dengan cara ni tadi lah, cara lemah lembutnya, berulang-ulangnya. Tapi tidak terjadi sebab Nabi Yusuf, sebagaimana yang dikatakan, dia adalah orang yang muhsinin. Dia pemuda pula, bujang lagi, tak kahwin. Itu membuat dia lebih lebih hebat menahan nafsunya. Kemudian lagi dia orang asing. Ini pun ada kata Nabulsi ni, dia orang asing. Bila orang asing pergi ke tempat orang asing, dia betul, nak buat jahat boleh je. Ini bahayanya ni. Kita kalau di kampung kita, kampung itu apalagi kampung kecil, itu hebatnya didikan kampung ni. Kalau dia kampung tu kecil, semua orang kenal kita. Nak buat jahatnya mana? Semua orang kenal kita. Dari lahir kita ada di kampung tu, semua orang kenal. Tapi kalau kita pergi ke tempat lain, bayangkan tu, orang tak kenal, siapa pun tak kenal kita. Ada pula macam ni kejadian ni, rawadathu, memang mudah terlibat. Tapi Nabi Yusuf, kehebatan Nabi Yusuf, walaupun dia orang asing, tak ada adik-beradik dia, tak ada mak ayah dia, tapi dia boleh menghindarkan diri. Itu kehebatan dia lah. Tambah lagi, perempuan ni pula yang menggoda dia ni punya kedudukan. Rawadathu punya kedudukan. Cantik pula tuan, Zulaikha ni orang yang tercantik. Ya, namanya bini bos lah, ya, pengawal raja ni dikawal oleh ramai orang kan, tapi dialah ketuanya. Boleh katakan ketua Samsing lah. Biasanya Samsing ni kan pilihan dia, pilihan yang tepat lah. Dia tak boleh tengok dahi rata kan, dahi licin. Dia punya. Itulah gambaran dia. Jadi maknanya perempuan ni cantik, dia pula bukan calang-calang orang, tapi boleh juga dia elakkan. Dan tambah lagi Nabi Yusuf ni memang udah biasa melayan. Dia namanya dibeli, orang dibeli. Jadi dia sentiasa melayan, ambil kopi ke, ambil nasi ke, tutup itu, tutup ini, bersihkan itu, bersihkan ini. Tiba-tiba ada orang yang berkuasa tu mengajak. Sepatutnya peluang sangat terbuka. Tapi Nabi Yusuf tak nak juga. Gitulah hebatnya. Ya. Keimanan dan keihsanan Nabi Yusuf. Jadi kata Quraisy sini, walhasil
kata ini mempunyai banyak makna yang tidak keliru jika sebahagian maknanya mengisyaratkan apa yang dilakukan oleh wanita yang bersuami itu dengan penuh harap mendapatkan perolehannya, dengan lemah lembutnya, dengan melakukan tipu dayanya. Rada ni boleh juga dikatakan bunga mawar. Maknanya dia cantikkan dirinya sebagai bunga, bubuh merah, bubuh hijau semua kan, gincu dan sebagainya. Kemudian dia sana kemari, pergi mari, supaya dapat apa yang dia ingin. Dan dia adalah orang yang hebat, kuat dan berani. Itulah kata kalimat rawadat. Ceritanya sekian lama sudah Yusuf berada di kediaman orang Mesir ini. Dari hari ke hari semakin jelas kehalusan budinya, kecantikan akhlaknya, kegagahannya. Siapa tak tergila-gila macam ni? Ada budak bujang di rumah kita, perangai elok, gagah pula, tampan wajahnya, makin besar makin menonjol pula lah. Itu yang terjadi tu, dah duduk di rumah tu berbelas-belas tahun, akhirnya terjadilah seperti ini. Jadi tidak mustahil dalam masa yang macam tu dan keadaan Nabi Yusuf yang macam tu, tak mustahil lah perempuan ni sentiasa mengamat-amati, memperhatikan keindahan parasnya, kejernihan matanya, kehalusan budinya. Tak mustahil dia tak bosan duduk bersamanya, menanyakan hal ehwal hidupnya dari hari ke hari, yang akhirnya bertambah apa? Rapatlah dengan Nabi Yusuf ni. Dan banyak lagi lah, ya, cerita-cerita yang membuatkan apa? Membuatkan kemungkinan terjadi itu ada. Ya, itulah yang dikatakan rawadathu an nafsihi tadi. Cuma itulah kekuatan iman Nabi Yusuf tadi. Semuanya keadaan Yusuf tu jauh berbeza, bahkan bertolak belakang dengan wanita tu. Sejak kecil hatinya telah berkaitan dengan Allah. Itu ihsan tu kan. Sejak kecil pengalamannya menghadapi cubaan cukup banyak. Setiap cubaan tu berhasil dilaluinya dengan selamat. Keselamatan yang diyakininya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa dia aman, rasa dia selamat dari kocik itu, masuk Telaga Buta, kemudian diselamatkan orang, masuk ke istana pula. Itu membuat dia apa? Membuat dia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Ya, kita ni anggap kita ni kita lah. Tulang empat korek lah yang hebatnya. Kita tak ada kaitkan kehidupan kita ni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi apa? Jadi kita sombong. Kami berikan kepadanya hukuman, hikmah, bijaksana dan ilmu pengetahuan yang meyakinkan dia. Jadi kita ambil lah ayat-ayat ni sebagai amalan kita. Jadi apabila ada benda-benda yang nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, jangan kita anggap itu kecil. Itu menunjukkan Allah taala memberikan nikmat tu kepada kita. Jadi Nabi Yusuf ni macam itulah. Mulai dari dia mimpi, ya. Dia mimpi melihat 12 apa nama itu? 11 bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Tambah lagi nasihat-nasihat ayahnya. Akhirnya dia lepaslah daripada apa ni, sebab dia ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala tu. Kemudian
Rawadathu. Perempuan tu menggodanya. Mula-mula wa ghallaqatil abwab. Tengok tuan, ghallaqat. Kalimat tu asal dia ghalaqa, mengunci, menutup. Tutup pintu tu kunci, itu namanya ghalaqa. Tapi Allah Ta'ala lukiskan cerita tu ghallaqat, double tengah tu. Saya dah sebut hari tu kan. Kalau qata'a, potong bawang, qata'a sekali je. Tapi kalau bawang tu potong banyak-banyak, ricis, nama dia qata'a, tasdidkan tengah. Fa'ala wazan dia, apa acuan dia. Jadi ghalaqa, ta tu ta perempuan lah, ghalaqat. Makna dia ghalaqa ni menunjukkan banyak. Sama ada banyak tu, banyak pintu istana tu. Biasalah istana kan. Istana ni dia pintu dia, tingkap dia banyak. Jadi dia semua dia tutup-tutup. Lukisan ayat. Dia tutup semua pintu-pintu istana yang banyak tu supaya jangan ketahuan, supaya jangan ada orang nampak. Rumah dia, tapi dia kunci. Strategi dia nak menjerat Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab. Dia kunci betul-betul. Sama ada semua pintu yang banyak tu dia kunci, atau pintu yang ada tu dia kunci 2-3 kunci pasang. Selak atas tu, selak bawah, kunci lagi. Lepas tu saya pernah pergi rumah kawan saya di Johor. Nak buka pintu tu subuh tu bukan main-main, 5 ke 6. Oh, itu namanya ghalaqat lah tu. 5-6 biji anak kunci. Tak tahulah hidup Johor macam mana agak. Sampai rumah macam tu. Itu boleh juga. Sama ada pintu tu sebiji, tapi kunci dia betul-betul. Memang tak boleh lari ya. Tak boleh buka lah. Supaya Nabi Yusuf tak boleh lari keluar. Ya. Atau pintu tu banyak. Jadi kalimat ghallaqat. Itu aja menunjukkan apa? Menunjukkan cara dia lah. Macam mana nak menjebak Nabi Yusuf. Cuma perempuan ni lupa. Ada satu pintu yang tak boleh dikunci, tak boleh ditutup. Pintu apa tu? Pintu langit. Pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa. Hati-hati. Kita ajar anak-anak kita supaya jangan lupa dengan pintu yang satu ni. Yang pernah diriwayatkan dalam satu kitab tafsir. Dan cerita ni saya pernah dengar juga orang alim cerita kawan dia di Riyadh. Kawan dia ni orang kaya. Jahat tapi. Lebih kurang macam itulah. Ini dia kata diriwayatkan seorang lelaki nak macam ni lah, macam perempuan ni juga. Dikuncilah pintu-pintu semua. Lalu ada satu kalimat dari budak tu. Si lama dah datanglah. Hari ni copek pula. Bagaimana cerita tadi? Dia kunci pintu-pintu. Lepas tu dia tanya budak yang nak buat jahat ni. Kemana kau nak lari lagi? Pintu dah habis kunci semua. Budak ni budak soleh pula. Ada satu lagi pintu belum berkunci. Dia pun terkejut, pintu mana? Babullah. Apa terjadi tuan? Pingsan orang ni. Cerita sini pun gitu juga, pingsan. Yang saya dengar dalam YouTube tu, seorang alim tu yang dia kata di Riyadh tu, pingsan. Akhirnya taubat, akhirnya jadi orang takwa. Budak tu tak jadi diusiknya. Jadi ambil iktibar lah sini. Ya, kita ni macam mana pun nak buat
jahat, ingat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kamera Allah Taala, cuma pun kamera padam semua. Sekarang pakai kamera kan CCTV kan. Tapi ada kamera Allah Subhanahu Wa Taala mengawal kita. Jangan langgar. Dia akan pamerkan nanti, bukan ditampin nih. Seluruh umat nanti akan tengok. May ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kejahatan, syarrin, sedikit kejahatan pun, apa saja kejahatan, yarah, dia akan lihat. Kita ni kalau ada benda-benda tu istighfar lah, banyak istighfar lah hari-hari. Jangan putus-putus lah istighfar, supaya Allah Ta'ala tutup. Ya, istighfar ni hapus dosa aja, mungkin dipamerkan juga. Jadi supaya hapus kira semua, baca doa pada Ramadan itu apa? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa tu hapus kira tu. Mudah-mudahan di akhirat besok tak ada ditunjukkan lagi. Amin. Jadi bacalah doa tu ya. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu lagi. Antara dua sujud kita selalu lupa. Nak copek je sujud, nak perhabis sembahyang. Padahal duduk antara dua sujud tu apa? Rabbi ighfirli. Ampunkan, ampun aja. Ujungnya wa'afini wa'fu anni. Sini hapus dosa, sana hapus kira semua. Tapi itu yang kita tak faham kadang-kadang. Rabbi firli alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam pula laju juga. Ya. Enjin turbo semua. Tak guna semua. Bacaan-bacaan tu nikmatilah. Rabbi firli warhamni wajburni, ya Allah. Bahasa seronok. Tuan-tuan, Rasul paling pandai mengatur ayat. Rabbi ufirli, ya Allah, ampunkan aku. Bila dah diampunkan tu, barulah minta yang lain-lain. Basuh dulu badan tu, baru pakai sabun, baru pakai minyak wangi, macam tu. Yang pakai minyak wangi je badan kotor. Jadi Rasulullah ajar, basuh dulu dosa. Rabbi ufirli, baru datang warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, pandainya Nabi SAW. Oleh sebab itu kalau boleh zikir-zikir, selawat-selawat, tak payahlah cari daripada mimpi-mimpi orang lain, daripada wahyu Nabi SAW. Ayat dia cukup cantik. Cuma kita lah kadang-kadang tak puas dengan hadis-hadis Nabi ni, nak juga mimpi Tok Syekh. Kadang-kadang Habib tak dari mana-mana. Ya ke tidak, cucu Nabi. Pernah ditanya seorang alim, siapa Allah? Dia jawab, Allah tu, engkau tutuplah pintu nak buat maksiat. Rapat-rapat kau tutup pintu. Kau nak buat maksiat di dalam kamar, dalam bilik tu, Allah akan kirimkan udara dari bawah celah-celah pintu. Sayangnya Allah sama hambanya. Hambanya nak buat jahat, dia masih kirimkan udara supaya bernapas dalam bilik yang terkunci. Kalau orang kunci pintu, asal dia vacuumkan udara dalam tu, bukan tak mati dua-dua. Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qalat hai talak, 7,5. Nasi pun dah sampai. Puan pun dah tengok saya pun dah tak senang aja kan. Perut lapar, mata ngantuk, jam pula. Minggu hadapan lagi kita sambung. Qalat hai talak. Ingatkan saya tu sampai itu. Qalat hai talak.